Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Rizal dan semua Presiden ahli-ahli Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Aisarut Tafasir. Surah yang kita akan bincangkan di sini iaitulah surah Ali Imran. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla apa saja keadaan, dalam apa saja suasana yang kita ada sebagai orang mukmin. Dua sifat dia, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Jadi kalau kita terima benda yang baik, kita syukur. Kalau terima benda yang tak baik, kita sabar. Jadi pengajian kita pada kali ini, para jemaah sekalian, untuk yang ada tafsir Aisar ataupun yang tak ada tafsir Aisar, berbukalah tafsir pagi kita tu. Tafsir Pimpinan Rahman pun cantik. Tajuknya surah Ali Imran ayat 93. Suratu Ali Imran ayat 93, bermula ayat 93. InsyaAllah kita berakhir ayat 97. 93 sehingga ayat 97 biiznillahi azza wa jalla. Jadi oleh kerana sound system dia tak apa kemas, jadi anak tak baca ayat lah. Kita baca pendek-pendek je untuk kita terus kepada terjemahan dan juga huraian. Jadi itulah hidup manusia ni, itulah ada waktu susah, ada waktu senang, ada waktu sihat, ada waktu lapar. Jadi tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah kerana Bani Israel pandai-pandai mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halal ataupun mencipta agama apa yang mereka nak, bukan ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kerusakan mereka itu perlu kita pelajari. Kalau tidak, agama kita ni akan dimasuki oleh banyak ajaran-ajaran yang asing daripada Islam, akan dimasukkan ke dalam agama ini secara orang panggil paksa, nak dimasukkan dengan bukan secara fakta. Ini cukup berbahaya kepada kedudukan agama pada masa-masa yang akan datang. Baik, bagi yang ada tafsir Aisar, yang terjemahan seperti dalam gambar yang di belakang saya tu, muka surat 144. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Maksudnya, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Maknanya asalnya makanan-makanan itu halal. Melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel. Israel itu siapa? Iaitulah Nabi Yaqub. Israel iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Untuk dirinya sendiri, sebelum diturunkan Taurat. Sebelum Taurat diturun, telah berlaku satu
pengharaman yang dibuat dengan sebab-sebab yang tertentu, kita akan tengok sekejap lagi insya-Allah. Katakanlah, qul, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurah, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah dia jika kamu orang yang benar. Kalau kamu benar, bagi Taurat. Jadi maknanya bainana wa bainakumut Taurah. Di antara kami dengan kamu nak mencari kebenaran itu, iaitulah terletak di mana? Terletak di At-Taurah. Jadi kalau Taurat ada, kita baca, kita jalan. Kalau Taurat tak ada, tak usah dia pandai-pandai. Tengok dia punya syarhu al-kalimat, syarah al-kalimat. Apa makna at-ta'am? At-ta'am, mana apa at-ta'am? Nama untuk segala jenis makanan. Maknanya semua makanan Allah kata aku halalkan, kecuali Israel sendiri mengatakan benda itu haram untuk diri dia. Hillan, apa makna hillan? Hillan dengan makna halal. Makanan yang halal disebut halal, yang artinya terlepas atau terurai. Kerana makanan ini terlepas dari ikatan yang melarangnya. Itu makna halal, hillun. Macam ada kan kata-kata orang penceramah dia kata al-Islam huwal hal. Al-hal maknanya penyelesaian. Kalau kata hillun bukan ikatan. Hill, halal. Jadi hillan li Bani Israel, li Bani Israel. Bani Israel anak cucu keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Yang dijuluki dengan nama Israel. Bani Israel, mana anak cucu Yaqub. Mereka berasal dari keturunan anak-anak Yaqub yang berjumlah 12 orang. Dan mereka ada sehingga sekarang. Tuan Syekh Al-Jazairi rahimahullah kata, dia kata ila yaumina hadza. Maknanya keturunan Israel itu yang ori, yang asli memang ada. Lama lah keturunan itu panjang. Macam kita kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil Ahlul Bait maujud. Ada yang banyak yang aslinya, yang orinya. Tapi jangan lupa yang mengaku menyamar pun mungkin ada juga. Biasalah benda-benda baik ni orang menyamar. Macam sekarang ni lah. Saya pun letih dah. Ramai ustaz-ustaz kita dah penat. Iaitu apabila ni gambar-gambar kita digunakan oleh scammer, hidup jual saham, nipu orang ni, guna nama nak gambar-gambar ustaz. Jadi biasa orang jenis-jenis nak mengaku ni, nak cari kepentingan tu ada. Jangan mudah percayalah kita pun. Jadi Bani Israel itu ada yang asli. Sama juga dengan Ahlul Bait, keturunan Nabi, alhamdulillah, ada yang asli. Dan ada orang yang mengaku. Konon-konon dia ni keturunan Nabi SAW. Berhati-hatilah kita. Maknanya kalau betul sahih dia keturunan Nabi pun, kita diajar oleh Nabi SAW supaya ikut ajaran Nabi. Bukan ikut ajaran keturunan dia yang mereka-rekakan ibadat itu. Harrama dengan mana mencegah dan melarang. Mencegah dan melarang. At-Taurah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Beliau juga dari keturunan Nabi Yaqub. Nabi Musa sendiri mari daripada Israel. Di pasal itu dipanggil Bani Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Baik. Fatluha, bacalah Taurat itu di hadapan khalayak ramai. Buka kitab, kita bentang kepada orang ramai, agar kita boleh mendapat penjelasan tentang benar atau tidaknya pengakuan kamu itu. Jadi ada ke tidak dalam kitab Taurat mengatakan bahawa benda ni haram, tak boleh dimakan berdasarkan kepada syariat Allah Azza wa Jalla, ataupun semata-mata Israel yang ada masalah kesihatan, dia yang menghalang perkara itu, menjadikan benda itu haram untuk dia. Itu ayat 93. Kita berpindah kepada ayat 94.
فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maka barang siapa mengada-ngada dusta terhadap Allah, hak Tuhan kata halal, dia diharamkan. Yang Tuhan kata haram, kita pergi halalkan. Tanpa dalil, tanpa bukti. Maka sesudah itu, sesudah mendapat Taurat, mendapat maklumat yang jelas dari kitab Taurat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Orang zalim, orang yang mereka-reka dalam agama, kemudian nisbahkan kepada agama. Itu zalim nama dia. Tengok dia punya mufradat ataupun syarhul kalimat. Iftara al-kazib. Iftara al-kaziba, membuat-buat dan mengucapkan kebohongan. Kemudian dikata daripada Allah Azza wa Jalla, bukan daripada Allah. Mereka kata. Dia buat kata. Ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Yang kita bimbang hari ini macam ni lah. Tu kita duduk cakap, duduk bincang tentang hadis palsu sekarang ni. Duduk sibuk hadis palsu ni hadis ke tidak, termasuk dalam hadis dhaif ke tidak. Itu dibahaskan oleh para ulama. Kerja kita para pendakwah sekarang ni habiskan masa dengan membincangkan tajuk yang lebih besar, iaitulah menyekat, menghalang, membongkar hadis-hadis palsu yang diguna pakai dalam buku-buku silibus kuliah kita ni. Ada yang dibaca di masjid, ada yang menjadi bahan cerita yang disampaikan oleh penceramah-penceramah. Itu fokus kita. Ni duk balah ke hadis palsu ni dalam kumpulan mana, dalam kumpulan mana, akhirnya berkelahilah kita yang tidak memberi faedah kepada ummah, kecuali boleh balah sama-sama kita. Baik. Kita berpindah kepada ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim ni orang yang lurus. Millata Abi Ibrahim. Tengok, millata Ibrahim, agama yang disebarkan oleh Nabi Ibrahim. Bukan Ibrahim cipta agama, jangan salah faham. Yang ajarannya berisi kepada al-ubudiyatu lillah, pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan syariatnya, serta menjauhi kesyirikan dan juga bid'ah, mereka-reka perkara yang tidak diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil, itu yang jadi masalah kepada kita sekarang. Jadi masalah kepada kita, iaitu bahayanya kalau kita masukkan dalam agama ni perkara yang bukan daripada agama. Perkara yang agama bukan daripada agama, maka kita mengatakan inilah perkara yang kita bimbang sekarang ni. Kita takutlah ni, takut orang mengada-ngadakan perkara yang tidak ada dalam agama. Ini yang kita takut, yang kita bimbang para jemaah sekalian. Jadi hati-hatilah kita, jangan mudah terpedaya, jangan mudah terperangkap, jangan mudah terpengaruh dengan benda yang semua orang cakap masuk agama, sebab nanti kita akan kecewa, kita akan kecundang para jemaah sekalian. Baik. Sekarang ni terkenal satu kumpulan yang menggelarkan diri mereka Millah Ibrahim. Ingat, ini ajaran sesat. Tak ada kena-mengena dengan Nabi Ibrahim AS. Tidak ada kena-mengena dengan Nabi Ibrahim AS. Dia berdakwa nama dia Millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Tak ada kena-mengena dengan nama Nabi Ibrahim AS. Juga ambil buku Mekah sama Madinah. Baik, itu dipanggil Millah Ibrahim. Millah Ibrahim ni agama Islam ni lah.
yang ada kumpulan yang satu kumpulan baru nama dia Millat Ibrahim itu dakwaan palsu. Ditempelkan nama Nabi Ibrahim tapi ajarannya pelik. Para ulama telah mengeluarkan fatwa semasa tentang bahayanya kumpulan Millah Ibrahim ni. Jangan duduk mudah, jangan mudah percaya dalam masalah yang berat ini. Baik. Hanifan. Bagaimana Hanifan? Hanifan dengan mana cenderung meninggalkan kesyirikan kepada tauhid, murnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil Hanif. Hanif ni orang yang menuju kepada jalan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan syirik dan segala maksiat, derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, inilah di antara bila orang cakap tentang apabila selesai daripada baca Quran kita kata sadaqallah, sadaqallahul azim. Ada ulama kata eloknya kalau kita nak suruh orang berhenti baca Quran bukan sadaqallah, kita kata hasbuk. Tapi ada kata ni Tuhan sendiri sebut sadaqallah, memanglah sadaqallah. Allah Taala sebut dalam Al-Quran dan memang semuanya apa yang Allah Taala sebut itu benar. Jadi timbullah masalah yang ada ini. Baik. Itu yang disebut oleh ni. Kita berpindah pula kepada satu lagi tajuk yang kedua dalam tajuk ini tapi ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitulah pembinaan Kaabah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat, untuk manusia beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, ialah Baitullah yang berada di Bakkah. Bakkah itu makna nama Mekah. Yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Apa dia maksud ini? Bakkah, nama kota Mekah. Ini ada buku yang saya usahakan, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Nampak buku ni? Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah ini, buku ni menceritakan kepada kita, para jemaah sekalian, tentang sejarah Mekah. Daripada awal tertegaknya Mekah, sampailah kepada zaman kita hari ini. Alhamdulillah, bagi jemaah yang nak pergi haji, jangan lupa cari buku Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah ini. InsyaAllah. Makkah Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Cantik. Dan jangan lupa kembar dia juga, ya kembar siam dua ni. Nama dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Ini dia panggil kembar siam. Kena ada dua-dua, insya-Allah. Jadi dalam buku Mekah ini saya cerita tentang nama-nama Mekah. Dia salah satu daripadanya Makkah. Kenapa nama dia Bakkah? Tapi saya tak nak cerita malam ni, mungkin masa tak sempat. Makkah, Bakkah. Allah Taala sebut rumah yang pertama dibina untuk beribadat kepada Allah Taala, nama dia Baitullah ataupun Kaabah. Hudan lil alamin, untuk umat manusia seluruhnya. Kemudian ayat yang ke-96, 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya, pada Baitullah itu terdapat tanda-tanda yang sangat nyata. Banyak benda tanda-tanda yang nyata ni. Apa dia yang nyata? Fihi ayatum bayyinat, tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang sangat nyata. Di antaranya maqam Ibrahim. Apa dia maqam Ibrahim ni? Batu
yang dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian batu ini jadi pejar, jadi cair. Batu pejar, dipijak jadi cair. Maka bila Nabi Ibrahim alaihissalam duduk atas dia jadi lembut. Jadi dalam buku Mekah ni tuan-tuan boleh cari gambar tu, ada cerita, gambar dan ceritanya sekali. Alhamdulillah. Satu. Apa lagi? Satu lagi Allah tak sebut dalam Quran ini, iaitulah Telaga Zamzam, Bi'ru Zamzam. Bi'ru Zamzam pun dia mari sekali dengan makam Ibrahim. Bahkan Bi'ru Zamzam awal minal maqam. Telaga Zamzam lebih dulu daripada makam Ibrahim. Sebab waktu Nabi Ibrahim bawa nabinya Ismail alaihissalam, Zamzam keluar dulu. Macam Allah tak nak sebut Zamzam di sini. Tengok dalam mufradat dia kata, maaf, terjemahan tak habis lagi tadi. Walillahi ala, sesiapa yang masuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup, mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, dia panggil istita'ah. Istita'ah ni ada kemampuan. Sekarang ni kemampuannya zahir ada duit, kemudian fizikal, tubuh badan sihat, perjalanannya aman. Alhamdulillah setakat ni tak ada berlaku kes yang berat. Tak, flight jatuh ke, siap kali pergi, tak ada. Delay sikit-sikit adalah, itu biasa. Dan tambahan zaman kita ni yang tak ada pada zaman dulu, iaitulah kota haji. Itu istita'ah. Pihak dalam muzakarah tabung haji telah meletakkan istita'ah itu, ada tambahan lagi, nama dia kota haji. Kota haji itu salah satu daripada istita'ah zaman kita hari ni. Kalau tak dapat kota, insya-Allah kita tak berdosa tak pergi haji. Walaupun kita ada PT berjuta-juta, beratus juta ada, dah tak masuk kota nak macam mana? Kita ada daftar haji. Kalau awak tak daftar, cerita lain. Kalau awak tak daftar, itu cerita lain. Awak punya pasal. Bukan kota yang menyekat. Kemudian, Allah sebut di sini, sesiapa yang mengingkari kewajipan haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Mu tak mau pergi, sudah. Kamu yang rugi, bukan aku. Maka dalam mufradat, Allah kata apa di sini? Waman dakhalahu, sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, yang ada di sekeliling Kaabah, dengan batas-batasnya yang sudah diketahui. Amina, merasa aman, tidak takut pada gangguan apa-apa pun yang dapat menimpa jiwa, harta ataupun kehormatan. Mana asalnya macam itulah. Tapi tak sunyi juga Mekah pun daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal-nakal. Ada yang mencuri, ada yang mestinya asasnya orang pergi haji ni orang baik. Tak ada orang kena. Tapi bila mari zaman mutakhir tu macam-macam lah ada. Ada yang tawan Masjid Haram pun telah berlaku pada 1 Muharram 1400 dulu. Geng-geng Juhaiman, dia tawan Masjid Haram. Bawa masuk senjata. Ada juga sekarang ni, ialah dunia mana pun suka nak cari seluruh keamanan itu. Al-Hajju, ibadat haji, iaitulah pergi menuju ke Baitullahil Haram untuk melakukan tawaf dan seluruh manasik haji. Sabila, jalan menuju ke Baitullah, maksudnya kemampuan untuk mengadakan perjalanan menuju Baitullah dan menunaikan manasik haji dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi. Ada kemampuan, ada duit, boleh bayar tambang, ada kapal terbang yang bawa pergi, ada kesihatan yang diluluskan oleh pihak doktor, dan ada kota yang diluluskan oleh tabung haji. Cukup. Cuma tadi makam Ibrahim tadi ada nota kaki dia. Kita tak terbaca. Tengok balik, undur balik ke makam Ibrahim. Menarik ni. Makam Ibrahim adalah salah satu tanda kebesaran Allah kerana bekas tapak kaki Nabi Ibrahim membekas, lekat di situ. Pada batu itu, batu tempat dia pijak itu, lekat situ. Dalam kaitan ini, Abu Talib
pernah melantunkan bait syairnya. Abu Talib ni pak saudara Nabi, jaga Nabi daripada kecil sampai dia mati. Dia membela Nabi SAW. Tapi nasib dia tidak beriman. Dia kata apa? Wa mawti'u Ibrahim fis sakhri ratbatun ala qadamaihi hafiyan ghaira na'ili. Dan pijakan Nabi Ibrahim pada seketul batu menjadi lembut bagi kedua telapak kakinya yang tanpa beralah kaki. Lekat di batu tu memang ada. Maka Ibrahim tu, tengoklah search je dalam internet sekarang ni mudah. Dalam gambar tu sudah ada dia punya gambar batu tu ada situ. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk melakukan salat di belakang makam Ibrahim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Jadi siapa dia sudah tawaf, gilah salat sunat, tawaf di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah terjemahan ayat dan juga mufradat ayat dan sebahagian daripada mafhumul ayat yang telah kita masukkan sekali di dalam perbincangan ini. Sekarang kita berpindah kepada makna ayat 93 sehingga 97 secara umumnya. Rangkaian ayat-ayat ini masih berkait dengan bantahan terhadap ahli kitab Yahudi yang buat benda pelik ni. Jadi ayat ini masih lagi berkait dengan mereka. Kerana ada orang Yahudi yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi mari katakan Nabi, dia kata apa? Kaifa tad'i annaka ala dini Ibrahim. Hei Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu boleh mengaku mengikut agama Nabi Ibrahim sedangkan kamu memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya? Ini punca dia. Mu ikut Nabi Ibrahim, tapi dalam agama Ibrahim haram, mu makan. Agama apa awak? Seperti luhumul ibil wa albaniha, daging unta dan susu dia. Daging unta dengan susu dia, mana dia kata haram bagi Bani Israel. Haram bagi Nabi Ibrahim. Dia kata haram bagi Nabi Ibrahim. Dia mu kata ikut Nabi Ibrahim, tapi makan. Maknanya kamu ni kontra, bercanggah dengan ajaran Ibrahim. Apa awak ni? Sedap. Maka Allah Ta'ala membantah anggapan bohong mereka itu dengan firman-Nya, kullu ta'am kana hillal li Bani Israel. Semua makanan halal. Mana ada? Yakni anak cucu Nabi Yaqub yang dikenali dengan nama Israel, dan tidak ada satu makanan yang diharamkan ke atas mereka dalam agama Nabi Ibrahim kecuali suatu makanan yang diharamkan oleh Israel Yaqub di atas diri dia secara khusus. Apa sebab? Tengok dia punya cerita. Disebabkan beliau pernah bernazar, iaitu suatu ketika Yaqub terkena penyakit yang cukup membuatnya menderita. Tengok nota di bawah tu. Kebanyakan riwayat menyebut bahawa sakit yang diderita oleh Nabi Yaqub adalah dia panggil irqul nasa. Semacam sakit tulang dan orak. Sakit orak dengan sakit tulang. Dan nazar yang beliau ucapkan dengan meninggalkan makanan dan minuman kesayangannya, dia kata kalau aku sembuh ni aku tak nak makan daging unta dengan susu unta ni, tak nak makan. Itu merupakan ijtihad beliau semata-mata dan bukan ketentuan syariat daripada Allah. Sebab nazar semacam itu termasuk hal yang mubah, yang harus. Bagi siapa pun boleh meninggal sesuatu yang hukumnya mubah bila saja ia menginginkan. Terlebih lagi jika ia meninggalkannya dalam rangka mencari pahala dari Allah dan sebagai saranan untuk mencapai harapannya seperti kesembuhan penyakit dan derita. Macam kita sekarang lah, contohnya orang ni kata, kalau aku ni, dia sakit, dia pun bersumpah, dia kata wallahi, ataupun dia bernazar, kalau sihat sakit aku ni, aku tak nak makan buah sekian-sekian. Tak nak makan dah buah.
buah durian yang mahal-mahal tu. Tak nak makan dah siput yang mahal-mahal contohnya. Tak nak makan dah makanan yang mahal, restoran yang mahal. Itu hak dia. Orang ada duit, dia nak makan mahal, pergi je lah. Sibuk apa je dah. Kita pun sekali-sekala kalau orang belajar, kita makan juga. Tapi itu dipanggil nazar. Nazar ni kita tak boleh nak umumkan benda yang kita tak suka kepada orang. Kau untuk kita je, orang lain tak boleh kacau. Itu maksudnya. Jadi dia menderita, maka dia tinggalkan itu demi ijtihad daripada dia. Daripada Nabi Yaqub. Maka beliau bernazar dengan nama Allah Ta'ala, jika Allah menyembuhkannya, maka beliau akan meninggalkan makanan dan minuman yang paling beliau sukai, selama ini. Apa dia? Tengok nota di bawah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunan, Sunan Ibnu Majah, bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubat untuk menyembuhkan penyakit arkun nasa ni, iaitulah penyakit yang orak dengan sarah tadi ni, iaitu dia panggil buntut. Ilyatus syatin. Ekor kambing. Lemuk di ekor kambing. Kambing betina. Kemudian dicairkan, lalu dibagi menjadi 3 bahagian, kemudian diminum langsung setiap hari 1 bahagian. Mana ambil lemuk di ekor tu, cairkan dia, kemudian minum. Itu ubat. Anas mengatakan, kata Anas, maka hal itu aku beri kepada beberapa orang yang kena penyakit ini, dan mereka sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itu pengalaman. Baik, Nabi Yaqub tadi selesai masalah. Maka di sini ternyata daging unta dan air susunya merupakan makanan minuman yang paling disukai oleh Yaqub. Maka beliau pun meninggalkannya demi kerana Allah semata-mata. Inilah makna dari firman-Nya, semua makananlah halal bagi Bani Israel, melainkan apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Sebab ketika Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, beberapa abad selepas wafatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihi wassalam, baru mari Taurat. Kerana itu mana mungkin kamu menuduh bahawa Nabi Ibrahim tidak makan daging unta dan tidak minum air susunya. Baru jelas sekarang ni. Mu tuduh tu karut takut tu. Ini benda kemudian kamu tuduh untuk orang awal. Mana boleh? Kalau itu, datanglah Taurat dan bacalah. Nescaya kamu akan mendapatkan bahawa apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada orang Yahudi adalah disebabkan oleh kezaliman dan kelakuan mereka yang suka melampaui batas, maka Allah mengharamkan atas mereka sejumlah jenis makanan, dan itu terjadi sesudah masa Nabi Ibrahim dengan jarak beberapa abad yang sangat jauh. Tak ada. Tengok dalam ayat surah An-Nisa ayat 160, fa bizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan ke atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi oleh kerana dia jahat, banyak khianat, maka Allah haramkan ke atas mereka beberapa perkara yang mereka suka. Apa dia yang diharamkan itu? Ini ayat surah Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi, ini ayat surah apa ni? Surah Al-An'am 146. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Tak boleh makan binatang berkuku. Dan dari lembu dan kambing kami haramkan ke atas mereka lemak dari kedua binatang itu.
selain lemak yang melekat di punggung kedua-duanya atau di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang, demikianlah kami hukumkan mereka disebabkan kederhakaan mereka, dan sungguhnya kami adalah maha benar. Jadi oleh mana tak ada kena-mengena dengan Nabi Ibrahim. Kamu duk condemn Nabi, konon-kononnya makan daging tapi ikut Ibrahim. Tak, itu condemn yang tak kena tempat, kata dia para ulama. Maka tak kala mereka diminta untuk menunjukkan kitab Taurah dan membacanya, mereka pun diam 1000 bahasa dan tidak berani melakukannya. Sebab apa? Sebab dia tahu tak ada. Dengan demikian hujah Nabi SAW menang di atas hujah ataupun dakwaan mereka. Firman Allah Ta'ala yang mengatakan, siapa dia Allah Ta'ala sebut tadi, faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di zalik fa ulaika humuz zalimun. Sesiapa yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah setelah mari Taurat, membuat lagi benda ni sesudah hujah yang kuat ini bahawa Allah Ta'ala tidak pernah mengharamkan kepada Nabi Ibrahim AS dan juga kepada Bani Israel suatu makanan dan minuman kecuali sesudah turunnya kitab Taurat, terkecuali apa yang diharamkan oleh Israel, yang Yakub kata dirinya, untuk tidak makan daging dan susu unta. Itu cerita lain. Jika orang-orang Yahudi masih berbuat pembohongan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim disebabkan oleh pembohongan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla dan juga umat manusia. Atas dasar inilah Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada mereka, Allah Maha benar tentang berita yang diberikan kepada Rasul-Nya, dan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata adalah kebenaran yang datang dari Allah. Maknanya hak benarnya mari daripada Allah, yang mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kamu wahai Yahudi mesti mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, kerana Nabi Ibrahim sekali-kali bukan termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kandungan ayat 93, 94 dan 95. Sekarang kita berpindah kepada ayat 96 yang menceritakan kepada kita tentang Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan adakah sebelum itu telah dibina oleh orang lain. Maka mari ayat ni. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah. Bakkah itu nama Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi manusia. Maka ayat ini mengandung tengok ni. Tengok nota di bawah 151. Imam Muslim alaihi salam rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayat dalam kitab sahihnya dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Abu Zar bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid mana yang pertama sekali dibangunkan di atas muka bumi. Dia kata, an awwali masjidin wudi'a fil ardi. Qala al-masjidul haram. Nabi kata Masjid Haram Mekah. Qultu, aku tanya lagi, kemudian yang mana pula? Nabi jawab, Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Aku bertanya lagi, berapa jarak di antara pembinaan dua tu? Masjid Haram, kemudian dibina Masjid Aqsa, berapa jarak? Nabi menjawab 40 tahun. 40 tahun. Arba'una aman. 40 tahun. Kemudian bumi ini seluruhnya dijadikan bagi kamu sebagai masjid. Maka di mana kamu mendapati waktu solat, solatlah dia. Jadi bagi umat Muhammad ni senang. Kita boleh sembahyang mana-mana saja asalkan bersih, suci. Tak susah-susah. Tak macam orang dulu. Orang dulu kena solat dalam biara, dalam gereja, dalam bangunan, dalam rumah ibadat. Kita umat Muhammad ni asal kena solat je. Masa tu kita kena mudahkan. Atas kereta kita kena ada kapet. Masuk waktu solat tak ada berhenti di masjid payah. Tak. Kita duduk piknik ke tepi laut, ke tepi pantai, ke tepi air terjun ke mana. Masuk waktu cari kiblat, solat je lah. Tak ada surau pun tak apa. Ada surau boleh juga.
Itu cerita. Jadi maka solatlah kamu. Baik. Tengok kepada huraian ayat lagi. Maka ayat ini mengandungi sanggahan terhadap kaum Yahudi yang mengatakan bahawa Baitul Maqdis ialah kiblat pertama yang disyariatkan oleh Allah agar manusia menghadap kepadanya. Tapi kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya berpaling dari kiblat Baitul Maqdis dan beralih menghadap ke arah Kaabah? Padahal Kaabah adanya kebelakangan. Dia kata Kaabah mari kemudian. Kenapa kamu tengok Kaabah, menghadap ke arah Kaabah? Maka Allah memberitahukan bahawa rumah yang pertama kali dibangunkan untuk beribadat kepada Allah adalah Kaabah. Jangan salah anggap. Bukan Baitul Maqdis. Dia nak hak dia ya, Yahudi ni nak apa ni, nak kira pakai buah dia je. Allah Taala menjadikan Kaabah ini penuh barakah selama dunia masih ada. Keberkatan tidak akan pernah terpisah darinya. Maka sesiapa yang ingin mencari keberkatan itu dengan berkunjung, melakukan umrah, haji, tawaf di Baitullah, maka ia akan memperoleh keberkatannya. Bukan pergi gosok, pergi duduk selfie depan Kaabah. Apa ni? Yang patutnya kita pergi tawaf, beribadat di situ. Jadi Allah SWT juga menjadikan Kaabah sebagai petunjuk bagi umat manusia seluruh dunia, pedoman ke arah mana kita nak hadap ketika kita salat. Bukan sembah Kaabah. Ni ada orang bukan Islam, dia pening-pening kepala. Dia kata, kamu kata kami sembah berhala, mu sembah Kaabah. Kita kata, no, kami tidak sembah Kaabah. Tapi Kaabah menjadi mercu, tanda kesatuan ummah, sebab semua kita menghadap ke arah Kaabah ketika salat. Kalau tidak, saya rasalah tuan-tuan yang duduk satu rumah ni pun mungkin mengikut lokasi bilik. Kalau bilik kita kosong ke arah ni, yang ni ke arah ni, yang ni mungkin satu bilik empat arah kita solat, ikut sejadah kita. Kaabah ni mercu kesatuan ummah, mercu kesatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia mana? Dia menyatukan umat menghadap ke arah satu tempat ketika salat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala menjadikan Kaabah sebagai petunjuk, bagi umat manusia seluruh dunia, bagi orang-orang yang beriman datang ke Kaabah untuk menunaikan haji dan umrah, sehingga mereka akan mendapat banyak petunjuk dan hidayah dengan perjalanan hajinya itu. Tengok ni. Tengok nota di bawah tu, nota 152 tu. Imamul Qurtubi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Imam Mujahid yang mengatakan pernah terjadi saling membanggakan diri di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Yahudi mengatakan Baitul Maqdis lebih utama dan lebih mulia daripada Kaabah kerana ia menjadi tempat hijrahnya para nabi di tanah yang suci. Kaum muslimin menjawab, tidak, Kaabah lah yang paling utama dan mulia. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Baik, balik semula kepada huraian kita di atas. Orang-orang yang melaksanakan salat, sama ada berada di timur atau di barat, mereka salat menghadap Kaabah, sehingga dengan begitu mereka memperoleh pahala. Di Kaabah, seorang dapat mengingati Allah hingga ia mendekatkan diri kepadanya, dan ini merupakan petunjuk hidayah yang sangat besar. Sebab Allah Ta'ala sebut fihi ayatun bayyinatun, pada Kaabah terdapat tanda-tanda yang sangat nyata. Maksudnya dalam Masjid Haram terdapat petunjuk-petunjuk yang nyata keagungan Allah Azza wa Jalla, di antaranya maqam Ibrahim. Iaitulah berupa batu yang digunakan Nabi Ibrahim berdiri ketika baginda membangunkan Kaabah, lalu kedua tapak kakinya itu membekas di atas batu tersebut. Ini merupakan keajaiban. Di antaranya pula terdapat telaga Zam-Zam, Hijr Ismail, Safa dan Marwah,
dan tempat-tempat suci yang lainnya, yang semuanya adalah tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Mari orang Melayu ni pula pergi cari tiajing nak peluk, macam-macam perangai yang dibuat oleh masyarakat kita. Tak habis-habis. Ustaz, ayah ni orang pesan lah Ustaz. Kata pesan berapa? Orang pesan suruh peluk tiajing. Kata, karut ni. Gila peluk tiajing, nanti jin awak hantar balik ke Malaysia, tak boleh haji kan. Jangan main. Kan? Dan di antaranya lagi ialah keamanan yang sempurna bagi siapa pun yang memasuki wilayah Kaabah sehingga ia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang masuk ke Kaabah maka dia aman. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa dia masuk, dia aman. Tengok ada nota perbincangan sikit di bawah tu, menarik juga. Bentuk kalimah ayat ini berupa kalimah berita. Siapa dia masuk, dia aman. Tapi maknanya sama dengan kalimah perintah. Jadi maksudnya adalah, sesiapa yang masuk ke Baitullah, maka berilah ia rasa aman. Begitulah pendapat sebahagian ulama, tapi tidak ada percanggahan antara kedua pendapat ini, sebab tanah suci Mekah adalah menjadi tempat yang aman sejak zaman jahiliyah lagi, selama abad berabad. Kerana Allah memasukkan rasa hormat suci dalam hati-hati bangsa Arab. Baitul Maqdis sering dikuasai oleh raja-raja bengis, maka mereka menghancurkannya berkali-kali, sementara Mekah dijaga oleh Allah dengan mengusir para penguasa zalim darinya. Abrahah cuba nak hancurkan Kaabah, dia menjadi seperti ka'asfin ma'kul, seperti daun kayu yang dimakan ulat. Jangan gurau, jangan kacau. Rasa aman yang melekat pada Baitullah ini ada semenjak bangsa Arab hidup dalam kegelapan jahiliah dan situasi kehidupan mereka tanpa hujung yang melanda mereka, tetapi Allah menjadikan hati mereka hormat dan mensucikan tanah haram, serta merasa berkewajipan menjaga, memberikan rasa aman bagi sesiapa pun yang masuki wilayah ini untuk haji dan umrah. Maka Allah beri jaminan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa dia masuk, dia aman. Baik, setelah Allah Ta'ala menyebutkan Baitullah Al-Haram beserta keberkatan, petunjuk dan tanda-tanda kebesarannya, maka Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadat haji ke Baitullah agar mereka memperoleh kebaikan, keberkatan dan petunjuk. Apa ni keberkatan dan petunjuk? Ungkapan ayat ini dengan menggunakan kata-kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan untuk Allah wajib bagi manusia untuk menunaikan ibadat haji ke Baitullah. Jadi orang tanya apa dia istita'ah? Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan al-azzad war-rahilah, kita kena ada bekalan, belanja dan kenderaan. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, ini merupakan tuntutan kewajipan yang sangat ditekan, tetapi kemudian Allah mengecualikan kewajipan itu bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan haji dan umrah. Kalau kita tak mampu, tak payahlah hutang-hutang, bergadai-gadai, tapi kalau dah mampu silakan. Disebabkan oleh sakit atau rasa takut, misalnya ada musuh, atau tidak cukup belanja untuk tak cukup bayaran, dan belanja untuk hidup, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarga yang ditinggalkan selama dalam perjalanan haji, maka tak wajib lagi setakat itu. Cari lagi rezeki. Firman Allah Ta'ala di penghujung ayat, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesiapa yang mengingkari kewajipan haji, maka sungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Tuhan kata, kalau kamu tak mari, aku tak berajak kamu. Kamu tak mari, sudah. Ini adalah merupakan arahan daripada Allah Azza wa Jalla, khabarun, maklumat daripada Allah bahawa orang yang engkar kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau melakukan ibadat haji ke Baitullah setelah adanya ayat-ayat dan hujah-hujah yang sangat jelas ini,
maka sikapnya itu tidak membahayakan siapa pun kecuali bagi dirinya sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala tidak akan terkena bahaya sedikit pun sebab dia yang maha berkuasa ke atas hamba-hambanya dan dia tidak memerlukan sesuatu daripada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Maknanya kalau kita tak pergi haji, kita ada duit, ada kemampuan, tak pergi haji, Allah tak rugi, yang ruginya awak. Jadi kita syorkanlah kepada para jemaah muslimat sekalian yang ada kemampuan, jangan cuba-cuba menculas daripada mendaftarkan diri pergi haji. Dan kalau kita dah daftar, kita tunggu kota, tak dapat lagi, insya-Allah kalau kita mati di saat sedang menunggu, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kita, Allah maafkan kita, kerana istita'ah man istata'a belum sampai kepada kita. Sebagai kesimpulan kepada ayat yang kita baca, ayat 93 dan 97, apakah pelajaran yang dapat kita ambil? Apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, bukti adanya nasikh, penghapusan dalam syariat, aturan yang dibuat oleh Allah. Maknanya hak lama, hukum lama dibatalkan hukum baru berlaku dalam syariat. Sebab diterangkan di sini bahawa Allah Ta'ala pernah mengharamkan kepada kaum Yahudi apa yang pernah dihalalkan kepada mereka. Jadi berlaku benda itu. 2. Bantahan atas anggapan kaum Yahudi bahawa Nabi Ibrahim pernah dilarang, diharamkan kepadanya daging dan susu unta. Jadi tak berlaku benda itu. Yang ketiga, pembuktian atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan kaum Yahudi sendiri dan ketidakmampuan mereka melawan, membantah hujah-hujah kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitullah atau Kaabah dibangun sebelum Baitul Maqdis. Dan Kaabah ini merupakan rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadat dengan melakukan tawaf di sekelilingnya. Cuma beza ulama tentang siapa yang bina dulu Kaabah. Dalam buku ini terjawab, insya-Allah kita mengatakan, ada riwayat mengatakan Nabi, malaikat dulu bina. Kemudian disambung oleh Adam. Kemudian disambung oleh Syis. Kemudian mari zaman Nabi Nuh tenggelam air Abi. Sehinggalah Allah Ta'ala, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait, kami beri tunjuk pada Ibrahim tapak rumah. Jadi Ibrahim yang membina, maka Kaabah dibina zaman Nabi Ibrahim lah, yang turun-temurun sampai ke zaman Quraisy, sampai ke zaman kita hari ini. Alhamdulillah. Cerita panjang, tengok dalam buku Mekah. Baitullah ataupun Kaabah dibangun sebelum Baitul Maqdis. Yang kelima, disyariatkan mencari keberkatan dengan mengunjungi Baitullah, berhaji, tawaf, beribadat di sekelilingnya. Yang keenam, menyegerakan melaksanakan ibadat haji ketika mampu. Kalau mampu, jangan tangguh-tangguh. Salah satu dalil menunjukkan bahawa kewajipan haji mesti disegerakan ketika sudah mampu, ialah ayat ini. Jika tidak ada sesuatu yang menghalangnya, kita segerakanlah kalau kita mampu, insya-Allah. Yang ketujuh, isyarat atas kekafiran orang yang meninggalkan haji, padahal dia mampu menunaikannya, sementara tidak ada sesuatu yang menghalangnya untuk sampai ke Baitullahil Haram, tapi hanya kerana ia tidak peduli. Ni. Jadi bila dia tak peduli, dia kena pergi cepat mengerjakan haji. Kan? Sebab itulah dalam hadis kata, ta'ajjalu ilal haji, segera kamu menunaikan haji. Segera. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'rudu lahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Boleh jadi tahun depan kita sakit. Tahun depan kita, kalau tak mati pun sakit, nak pergi haji tak boleh. Ataupun mari COVID menyekat perjalanan kita. Macam-macam benda yang boleh berlaku. Jadi jangan main-main. Jadi kalau waman kafara di sini, maknanya bagi orang yang engkar betul-betul kafir lah. Tapi boleh jadi kufur nikmat. Kufur nikmat, orang ada harta, ada kemampuan, ada kesihatan, tapi tak mau pergi haji. Tak daftar pun haji lagi. Kita daftar dulu. Timbul soalan, menarik soalan ni. Banyak kali orang tanya. Dia kata, Ustaz, saya dah daftar haji, tapi belum dapat kota. Boleh tak saya pergi umrah dulu? Umrah dulu. Selagi tak pergi haji, pergi. Kita kata, na'am, pergi. Tidak jadi halangan, tidak jadi masalah. Dan kalau kita mampu, silakanlah. Tapi ingatlah, jangan pergi umrah sampai mereka duit nak naik haji dah habis. Tak. Sekarang ni tahun ni, jangan main duit naik haji.
orang yang ada kemampuan sudah 30,000 lebih dengan tabung haji. Dengan pakej mungkin bermula dengan 50,000. Dah, bukan 50, pakej saya 49,500. Itu bahasa itu dia panggil rate supermarket, kurang sikit ya. Pada 50,000 lah kita letak senang. Maknanya banyak. Jadi pergi umrah tiap tahun. Akhir kali duit nak pergi haji tak ada lah. Awak cukupkan duit naik haji dulu. Yang lebih tu pergi umrah. Tak apa. Ni ada orang kata tak boleh. Kata siapa tak boleh. Nabi kita pergi umrah 3 kali sebelum Nabi kita haji. 3 kali dia pergi. Tahun yang ke-6 Hudaibiyah. Tahun yang ke-7 umrah Qadiyah. Tahun yang ke-8 umrah Ja'ranah. Tahun yang ke-10 umrah sekali dengan haji. Nah, tidak jadi masalah. InsyaAllah. Tengok nota di bawah, kita tamatkan perbincangan. Terdapat ijma' ulama' bahawa kewajipan haji hanya sekali di seumur hidup. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan Allah Taala fardukan ke atas kamu haji. Jadi bangun seorang sahabat nama dia Al-Aqra' bin Habis. Dia tanya, "Afi kulli am ya Rasulullah?" Tiap hari, tak tahu kena raja. Nabi marah. Nabi kata, "Lau qultu na'am la bajabat wala mastata." Kalau aku kata ya, wajib haji setiap tahun tak akan mampu. Jadi Nabi kita marah. Nabi kata, "Diamlah. Kalau aku tak cakap, jangan duk tanya banyak. Ini waktu perundangan. Waktu kita hari ini tak apa tanya pun. Kecuali ustaz tu malah nak jawab, malah nak layan. Cerita lain." Maka Nabi kata, siapa dia haji, ada kemampuan, pergi. Tak ada kemampuan, tak payah pergi. Haji hanya sekali seumur hidup. Wa qala Umar, "Man ataka al-hajj." Ini kata-kata yang sahih daripada Sayyidina Umar. Siapa dia mampu pergi haji, falam yahujju. Dia tak pergi daftar. Tak daftar langsung haji. Tak mau. Duit dia habis pergi sana sini. Habis dunia dia pergi haji tak pergi. Fasawa'un alaihi mata yahudiyan au nasraniyan. Ikutlah mu nak mati ikut Yahudi, ikut Nasrani. Haji tak mau pergi. Jadi kata-kata Umar ni keras, memberi amaran kepada orang-orang yang ada kemampuan tapi tak mau pergi haji. Mudah-mudahan tuan-tuan, para pelajar, pencinta ilmu yang ada bersama kita ni, semuanya sudah menghaji ataupun yang belum haji lagi sudah mendaftar untuk naik haji. Kita doakan supaya kita dapat berkumpul di Arafah dalam waktu yang terdekat bagi orang yang belum haji lagi, dan kita doa juga orang yang sudah pergi haji pun dapat kota, sama ada kota rasmi atau kota furada. Nahnu najtami' fi Arafah, kita berkumpul balik di Arafah fi waqtin qarib, dalam masa yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung ayat 98 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang bahagia Datuk Dr. Abdul Basit atas perkongsian pentadabburan pada malam ini, dan kira-kira para jemaah perolehi manfaat. Terima kasih juga pada para jemaah yang hadir. InsyaAllah kita akan berjumpa pada pengajian yang akan datang dalam sesi seterusnya. InsyaAllah. Datuk, suara tak serak? Tidak ni? Tak sihat? Ada uzur sikit. Panas. Panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Datuk, insyaAllah berjumpa pada pengajian yang akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.